jelaskan mengenai apa pandangan Tan Sri mengenai apa Najib telah menunggukan satu datang kuasa untuk menguruskan dana politik bagi Tan Sri. Ya. Pengurusan dana politik ni, cara yang transparent ni, yang Perdana Menteri announce tu baguslah. Itu bagus, dialu-alukan. Tetapi ianya tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Mereka akan melomba-lomba untuk kutip dana, ya, dan orang akan beri dana, ya, dan ada juga macam-macam cara orang dapat sorok pemberian dana ni. Jadi yang lebih penting adalah pergi kepada menyelesaikan masalah pokok, ya, masalah pokok. Saya terkejut bila sekarang ni semua mengaku bahawa 2.6 bilion ni, 2,600 juta ringgit ni memang diterima, tetapi telah diguna untuk maksud politik, pilihan raya dan sebagainya, dan juga untuk kebajikan digunakan. Alright. Diterima dari luar negeri dan digunakan untuk politik. Satunya, diterima dari luar negeri ni pun satu benda yang cukup busuk lah. Macam mana boleh kita sebagai sebuah negara yang semua orang kata berjaya, tapi kita boleh terima dana dari luar negeri untuk belanja pilihan raya kita? Itu memang satu perkara yang memalukan sangat-sangat. Nombor satu. Nombor dua, membelanjakan wang yang begitu banyak untuk politik, bagi saya memang satu perkara yang tak boleh terfikir. Ya, politik wang sekarang dah jadi penyakit yang begitu besar. Dan baru kemarin kita baca juga satu kenyataan bahawa Datuk Syahrir, sahabat saya tu, mengaku bahawa dia menerima RM1 juta sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarawak Report. Ya, Ahmad Mazlan kononnya RM2 juta dan orang-orang lain. Jadi pergi minta dari Presiden untuk bantu bagi pentadbiran bahagian, dapat RM1 juta. Seakan-akan macam RM1,000. RM1,000 ni jadi macam RM1 juta. Jadi RM1 juta, RM2 juta ni satu perkara mainan sekarang ni. Saya tak boleh fikir. Mana ini membuktikan bagaimana teruknya, bagaimana telah merosotnya nilai-nilai perjuangan di kalangan parti-parti kerajaan. Ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita nak menghapuskan politik wang. Itu yang paling penting. Menghapuskan politik wang. Ya. Tapi orang memang biasanya rakyat umum tahu UMNO dan politik wang tak boleh nafi. Tak betul. Itu sekarang ya. Saya ni jadi ahli UMNO, pegang jawatan dalam UMNO tahun 1956. Saya melalui UMNO, waktu UMNO dikasihi oleh rakyat, letak tongkol kayu pun UMNO menang. Dan kami menang tanpa duit, tanpa perlu banyak duit. Waktu itu ya, 30 tahun yang pertama dalam riwayat UMNO ni, saya ingat tak ada politik wang. Bertanding bahagian ke, cawangan ke, majlis tertinggi ke apa, tak perlu wang. Cuma kita kena mendekati lah pemilih, mewakili, mendekati cawangan bahagian dan sebagainya. Itu saja. Sekarang jadi saya ingat satu cerita pada tahun 1970. Saya waktu tu Exco Pemuda UMNO. Ketua saya Datuk Harun Idris. Waktu tu UMNO kalau nak wang, dia minta MCA cari. MCA jadi bendahari bagi UMNO. Jadi kami pergi jumpa Tengku, Tun Razak dan juga Tun Dr. Ismail. 3 orang tu saya ingat lagi. Jadi kami minta, mendesak supaya UMNO mestilah mula berdikari dari segi kewangan. Jangan minta duit. Ya, saya ada di sana. Minta 3 supaya UMNO berdikari. Ya, berdikari. Saya ada di sana. Ya. Tak usah minta duit dari MCA ataupun sesiapa. Kami minta diharamkan istilah political donation. Kerana kami kata tak siapa nak bagi duit kalau dia tak ada harapan sesuatu. Mesti ada balasan. Mustahil. Itulah punca segala-galanya, rasuah dan sebagainya. Jadi kita ban political donation. Jadi
Dia orang tanya pula, kalau kita tak ada political donation, macam mana kita nak membiayai parti kita? Satunya, kita jangan mewah lah. Perbelanjaan kita jangan mewah. Biar pemuda UMNO, saya tak ingat siapa yang kata, jangan mewah. Bermakna biar kita stick kepada semangat kesukarelaan. Parti kita UMNO tu parti sukarela. Semua yang masuk dalam tu kerja sukarela. Jadi tak perlu wang. Kurangkan sedaya mungkin, nombor satu. Nombor dua, kami cadangkan supaya UMNO tubuh syarikat kepunyaan UMNO dengan Presiden Setiausaha Agung, Bendahari itu timbalan Presiden jadi pemegang amanah. Dan buat perniagaan yang tak bergantung pada kerajaan. Perniagaan yang neutral lah. Macam perladangan ke industri dan sebagainya, tak perlu minta dari kerajaan, ya. Dan itu jadi biaya. Perniagaan tu membiayai parti. Transparent, tak payah sorok apa-apa dari segi keuntungan kita. Alhamdulillah, pucuk pimpinan pada waktu tu terima pandangan kami, dan memanglah ditubuh berbagai syarikat untuk masuk berniaga. Dan Tengku jadi pemegang amanah bersama dengan Tun Razak, dengan Setiausaha Agung Tan Sri Senu, saya ingat lagi. Saya tak ingat siapa Bendahari. Itu jadi pemegang amanah. Dan dia sign blank transfer form, serah kepada sekretari. Kalau mereka berhenti ataupun meninggal dunia, maka pengganti mereka tu akan jadi pemegang amanah baru. Alhamdulillah, beberapa tahun dalam tu UMNO ni bersih. Tak perlu political donation, kita menggunakan wang kita. Kalau ada pun political donation pun sikit-sikit dan transparent, tak payah sorok-sorok. Tak payah sorok-sorok. Malangnya, lepas beberapa tahun, mulalah masuk penyangak apa semua. Jadi pentadbir, pengurus kepada syarikat-syarikat ni. Mula syarikat-syarikat ni jadi menyeleweng lah sikit sebanyak, ya. Tak apalah. Tapi entah waktu Tun Dr. Mahathir, ada pula orang yang masuk yang meyakinkan Tun Dr. Mahathir bahawa UMNO berniaga ni tak bagus. Ya, tak bagus. Biarlah kita serahkan soal membiayai parti ni kepada friendly parties, kepada syarikat-syarikat sahabat. Maka itulah permulaan masalah politik wang cara besar-besaran dalam UMNO dan penyelewengan cara besar-besaran dalam UMNO. Kalau tersudah siapa orang kata yang ada pihak yang suruh saya tak mau sebut nama lah, biar saya cerita sejarah, ya. Maka syarikat-syarikat UMNO yang mempunyai projek besar-besar seperti Lebuh Raya Utara Selatan misalnya, semuanya diambil alih oleh syarikat-syarikat sahabat. Lepas tu berlakulah penyelewengan di kalangan pengurusan syarikat-syarikat sahabat ni, ya. Benda-benda yang boleh buat dalam 2 bilion jadi 4 bilion, yang boleh buat dalam 1 bilion jadi 2 bilion, begitulah ceritanya. Akhirnya company itu semua bankrupt. Bankrupt, rugi berbilion-bilion ringgit. Tetapi mereka mempunyai projek-projek yang sangat penting bagi rakyat, soal macam jalan tol lah dan sebagainya. Jadi takkan kerajaan nak bagi syarikat-syarikat ni bankrupt macam tu, kerana ni melibatkan ramai orang ramai. Jadi terpaksalah kerajaan belanja berbilion ringgit untuk bail out syarikat-syarikat ini, untuk menanggung semua kerugian apa yang dan ambil alih syarikat-syarikat. Jadi syarikat-syarikat tu sekarang ni kepunyaan kerajaan, bukan lagi kepunyaan UMNO. Dan alhamdulillah nampak untung berbilion-bilion ringgit. Kalau dulu duduk dalam tangan UMNO lagi, UMNO tak payah minta duit dari siapa-siapa, tak payah 2.9 bilion ke, atau sekarang yang kutip duit bukan saja peringkat ibu pejabat, peringkat presiden, peringkat Setiausaha Agung, peringkat bendahari, pengurusi-pengurusi perhubungan pun boleh kutip duit, menteri-menteri pun boleh kutip duit, ketua-ketua bahagian pun boleh kutip duit. Ya, maka semua pakat kutip duit, dihalalkan segala-galanya.
Bermaknanya kita mempunyai rasuah dan penyalahguna kuasa ni sepanjang dari atas ke bawah. Sampai ke bawah. Sampai ke atas. Inilah masalah besar negara kita ni. Bukan setakat peringkat federal saja. Ya, soalnya penyelesaiannya Macam Tan Sri tadi cakap, UMNO dulu pada zaman Tan Sri lebih bersifat sukarelawan. ya, Kalau macam sekarang ni macam mana Tan Sri? sekarang ni segala-galanya duit. Segala-galanya tak ada duit. Nilai-nilai perjuangan tu dah lain langsung dah. Macam dulu macam sanggup berjuang untuk demi kata Ya, bangsa, agama dan negara. Masa dulu tahu dah masuk UMNO tu, kita dah tahu dah itu tempat untuk memberi, bukan untuk meminta. Betul. Sekarang dah tahu dah ini tempat untuk meminta. Inilah lubuk-lubuk dapat kontrak dan sebagainya. Dan semua nyata terang-terang ni. Bila saya jumpa dia kata, Tan Sri, now politik we need money. Politik sekarang kita perlu duit. Jadi menghalalkan. Dia menggunakan kuasa dia untuk mencari kontrak, untuk buat duit, sebab politik perlu duit. Tak ada lagi moral stigma. Dia tak rasa bersalah, sebab dah jadi satu keperluan dah. Jadi macam mana kita nak menghapuskan rasuah, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa? Impossible kalau kita masih pegang pada politik perlu wang. Politik wang. Benda daripada sebelum terjadi sudah terjadi. Boleh tak perkara itu hilang Tan Sri? Boleh. Memang boleh. Sekarang ni misalnya pertandingan dalam UMNO untuk bahagian, untuk cawangan pun dah sekarang kena bagi duit. Bahagian untuk majlis tertinggi UMNO, semua orang tahu. Dia orang mengguna, kadang-kadang untuk nak tanding majlis tinggi UMNO pun juta ringgit. Kadang-kadang orang yang menang tu tak pernah turun ke bahagian pun, tapi menang sebab dia duduk kat hotel di Kuala Lumpur, tak duit dia. Tu kalau nak bertanding naik presiden apa semua ni, jangan tanya saya lah banyak mana dia orang kena belanja. Dan perkara tu dah jadi perkara biasa dah. Dalam perhimpunan agama ni jadi satu bahan tertawa. Inilah kita ni semua serba salah. Kalau beri salah, tak beri kalah. Semua pakat gelak. Jadi satu bahan jenaka dah jadi. Jadi satu perkara tak dapat elak, perlu semua buat. Kalau dalam macam itu, tak katalah rakyat dah mula marah kepada UMNO, sebab rakyat ada mata dan telinga dia. Dia nampak segala penyelewengan dan sebagainya. Kalau adakah rakyat marah dengan UMNO disebabkan UMNO itu sendiri, atau marah dengan keadaan pemimpin UMNO itu sekarang? UMNO tu parti mulia. Tapi malangnya ialah sekarang ni bila dipimpin oleh orang-orang yang bergelomiang dengan kau-kau buruk ni, maka dia marah UMNO lah. Sayang lah. Orang yang bergelomiang dalam saat itu Tan Sri dipimpin tu ada merujuk kepada Najib. Ada? Adakah orang yang memimpin UMNO tu adalah merujuk kepada Presiden UMNO tu? Bukan presiden saja. Saya ingat benda tu seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Semua putih duit. Kononnya politik perlu duit. Tapi macam mana kalau zaman sebelum ini Tan Sri, UMNO tanpa duit Tan Sri, macam mana nak mendapatkan tarik hati rakyat tu semua? Macam orang sekarang kalau tak ada duit tak boleh tu. Kalau dulu tu macam mana Tan Sri? Zaman dulu, zaman kami dulu ni tak ada masalah. Tapi saya nampak waktu pemimpin memang ikhlas, memang dia kasih kepada rakyat. Dia seronok bila dia turun ke bawah jumpa rakyat. Dia sering turun ke bawah. Ikhlas, natural, they are all natural politicians. Dia turun dengan rakyat, cakap, rakyat akan minta tolong macam-macam. Dia akan usaha dengan ikhlas untuk mengatasi masalah ni. Kalau tak berjaya, berjaya alhamdulillah. Kalau tak berjaya, rakyat tak marah. Sebab dia tahu pemimpin dia dah berusaha dengan cara ikhlas. Dan rakyat juga tahu pemimpin dia tak ada duit. Jadi jangan minta duit. Kan? Saya dari 30 tahun saya jadi wakil rakyat, saya clear. Saya kata, you minta derma kat saya lah, RM50, RM100 boleh saya bagilah. Nak minta banyak-banyak, saya tak boleh. Saya kena jadi seorang menteri rasuah, baru saya boleh bagi derma-derma itu. Saya terus terang. Jadi alhamdulillah 30 tahun saya jadi wakil rakyat, saya jadi menteri, timbalan menteri dan sebagainya, saya tidak menghadapi masalah
dengan rakyat di bawah. Dia tahu dia tak akan minta duit. Dia minta duit ke saya tak dapat. Sebab memang dia tahu saya tak ada duit. Jadi kami dapat mengendalikan bahagian dengan perbelanjaan yang sikit. Ya, kami tak perlu kutip duit. Ya, kalau kutip duit pun sikit-sikit, very transparent, tak ada masalah. Itu. Jadi UMNO kena memikirlah. Pucuk pimpinan Datuk Seri Najib semua kena memikir bagaimana nak menghapuskan politik wang. Kalau dia kenang kepada nasib UMNO supaya UMNO kuat kembali sebagaimana yang beliau nyatakan, dan untuk kepentingan generasi akan datang juga, politik wang mesti dihapuskan. Ya. Nombor 2, keperluan wang untuk berpolitik mesti dikurangkan sedaya mungkin. Janganlah cari populariti dengan wang. Carilah populariti dengan khidmat yang ikhlas. Itu dah penyelamat UMNO dan penyelamat negara dan penyelamat generasi akan datang. Nice good. Nice good. Jadi kalau saya cuba terfikir macam mana generasi muda, untuk generasi muda tadi, mereka bukan mudah terpengaruh dengan pemberian wang, supaya pesanan untuk generasi muda tadi. Ya, saya sedih dengan generasi muda ni sebab dia masuk dalam UMNO, dia biasakan dengan keadaan sekarang. Semuanya perlu wang dan dia pun kena cari wang. Ketua pemuda kena cari wang, ketua puteri kena cari wang, dan lepas itu semua pergi hambat kontrak sebab politik perlu wang. Jadi maksud tadi cakap setiap orang yang memberi ada ganjaran yang dia nak, ada harapan yang dia nak. Macam mana pula dengan orang yang memberi penderma kepada RM26 bilion terhadap Najib? Adakah Najib ni sudah dibeli? Simple. Ya. Kamu nak derma dari saya, kontrak saya 50,000, kita ambil peringkat bawah lah, 50,000. Tapi you nak derma, maka saya akan tender untuk 70,000. 70,000. Saya bagi you 20,000, 50,000 lagi perbelanjaan kontrak saya. Ya. Memanglah, tapi kontrak yang sepatutnya, projek yang boleh buat dengan 50,000 dah jadi 70,000. Siapa yang menanggung? Rakyat. Sebab itu revenue kerajaan ni, ya, untuk sekian-sekian banyak, tapi projek yang kita boleh buat dengan perbelanjaan tu sikit jadi. Sebab semuanya inflated. Semuanya terpaksa tingkatkan supaya kita dapat bayar sedikit untuk political donation dan sebagainya. Political donation ni dari atas sampai ke peringkat cawangan ada political donation. Macam mana nak selesaikan? Kena mula dari atas. Jadi Najib sendiri kena jelaskan ni kedudukan 2.6 bilion itu sendiri supaya orang bawahan ni dapat clear. Saya tak mau mengulang-ulang 2.6 bilion tu lah. Sebab penyakitnya bukan dekat 2.6 bilion. Penyakit dia tu seluruh dari atas ke bawah berlaku sekarang ni. Semua kutip duit. Dan rakyat, orang UMNO pun tahu, rakyat pun tahu kutip duit sekian-sekian banyak. Sebab kadang-kadang orang yang beri duit tu dia bercakap. Saya dah 6, 7, 8 tahun dalam swasta ni. Kawan saya orang peniaga banyak. Dia orang cerita kat saya berapa dia bayar kepada UMNO, berapa dia bayar kepada menteri besar, berapa dia bayar kat menteri. Dia orang cerita. Ya, dia cerita. Jadi kita sedih. Dan kita tahu parti tak dapat banyak itu pun. Mana hilang duit, semua masuk poket. Parti tak dapat pun duit banyak itu. Jadi saya cakap korang kalau sekarang ni pemimpin UMNO banyak yang duduk mewah, perbelanjaan yang di luar kemampuan. Hasil daripada ambil daripada duit bawah tanah. Yalah, common sense kan. Rakyat tahu berapa gaji menteri, berapa allowance menteri, rakyat tahu. Saya sendiri pun tahu, saya pernah jadi menteri lama. Tapi belanja dia orang begitu banyak di mana? Mungkinlah ada seorang dua menyatakan macam Datuk Zahid, dia kata dia dulu seorang businessman. Jadi memang dia ada duit dia sendiri. Tak apalah. Tapi yang orang yang lain tak ada bisnes tu, mana main duit banyak.
Saya rasa senang ya nak selesai masalah ni. Macam politik wang dalam UMNO. Sebab UMNO parti memerintah. Parti memerintah. Dia memerintah. Di negeri-negeri dia memerintah. Di federal dia memerintah. Lama dia memerintah. Jadi nak selesai masalah negara, kena selesai masalah UMNO. Saya yakin kalau presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden, Setiausaha Agung, Bendahari, beberapa tokoh-tokoh terpenting dalam Majlis Tinggi UMNO benar-benar berpakat tak mau guna wang untuk berpolitik, all out against money politik, ya, dan hukum siapa juga untuk yang menggunakan wang untuk menang pilihan Majlis Tinggi UMNO ke ketua bahagian, tegas betul-betul. Leadership tu tegas betul, bersatu padu, insya-Allah benda ni boleh dibasmi sekejap ya. Kalau leadership tu betul-betul berpakat, bersatu, mana presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden dan pemimpin-pemimpin tertinggi di kalangan Majlis Tinggi berpakat betul-betul, anak buah di bawah tak berani ya. Anak buah di bawah tak berani, menteri-menteri besar tak berani, ketua-ketua bahagian tak berani. Itu caranya. Tapi kalau atas sendiri pun terima budaya tu, maka keadaan akan buruk. Jadi mangsa adalah rakyat, mangsa adalah negara Malaysia, dan mangsa juga adalah generasi akan datang akan tangguh. Sekarang ni kita rasa malu bila nak pergi ke negara-negara luar. Saya sendiri cukup rasa malu bila orang tanya dari Malaysia, and then tukar duit kita ringgit, semua pakat tengok muka kita boleh atau tak boleh. Malu. Dengan Indonesia kalah, dengan Singapura kita pergi siam, dengan Thailand sepanjang masa wang kita ni dihormati ya. Nak bayar dengan ringgit ni, oh siam cukup seronok. Sekarang ringgit dia tak nak terima dah. Malu. Jadi bukan saya soal tukaran ringgit kita jatuh dan sebagainya. Bukan dari segi nilai wang tu penting. Maruah kita, maruah rakyat, ego rakyat, pride rakyat kepada negara kita ni jatuh, malu. Itu yang saya sendiri pun terasa sangat malu. Kita malu. Kita malu. Nak cakap kata senang kat Singapura pun malu lah. Malu. Kita malu. Bukan soal pasal kehilangan nilai itu satu hal lah. Kan? Tapi sebenarnya kita malu dari satu negara yang dipandang mulia, pandang dihormati, sekarang dah jadi macam negara biasa, negara macam di Afrika lah, negara yang gila-gila di Timur Tengah lah, jadi macam itu lah. Sebabkan ada politik wang. Ya, politik wang dan cerita-cerita yang kita baca ni jadi headline dalam akhbar semua negara-negara jiran. Jadi headline. Jadi orang tahu semua cerita yang berlaku di Malaysia ni. Semua tahu. Especially negara-negara ASEAN, Thailand, Singapura, Indonesia, India, Pakistan, semua headline. Negeri China, Hong Kong, semua headline news. Ini malukan lah. Soal betul tak betul lain cerita. Tapi cerita-cerita yang disebut-sebut tu merata-rata lah. Sebelum kita pada soalan lain, sebelum kita saya lebih tertarik nak kenal apa ikatan dia cerita tentang segi experience macam mana perkembangan terbaru parti ikatan, berapa kalian roadshow macam mana. Yalah, sebagaimana yang saya kata semasa kami melancarkan parti ikatan dulu, Parti Ikatan Bangsa Malaysia adalah sebuah parti untuk generasi akan datang, bukan untuk pilihan raya akan datang. Jadi kami akan buat apa saja yang baik untuk rakyat. Kalau kebetulan kerajaan buat benda-benda yang baik, kami akan sokong juga. Tapi yang tak baik, pembangkang juga yang buat benda-benda tak baik, kami tak sokong juga. Jadi kita fikir masa depan rakyat, masa depan generasi akan datang dan juga negara. Itu yang penting. Alhamdulillah, saya berjaga-jaga supaya tak nak jadi parti yang ahli banyak, tapi tak sampai beberapa minggu berkelahi sama dia orang, masuk pula orang gila-gila dan sebagainya. Kami berhati-hatilah untuk menerima siapa yang jadi ahli ikatan ni.
Sekarang ni setakat ini lebih kurang dalam, kita dah ada dekat 5,000 ahli, rata-rata tempat lah. Dan kita berazam lah untuk menjadikan Parti Ikatan Bangsa Malaysia ni salah satu parti terbesar dalam Malaysia kita ni dalam masa yang paling singkat. Dan kami dah berjanji, sebagaimana yang saya nyatakan dalam ucapan perasmian, kami telah ikat kontrak dengan Allah SWT untuk buat apa yang baik saja, untuk memperjuangkan segala-galanya yang baik untuk bangsa Malaysia ni, bangsa Malaysia, semua kaum, negara dan juga generasi akan datang. Jadi macam keahlian tu tadi, adakah sebelum masuk jadi ikatan harus dinilai dari segi apa tadi? Tak ada juga. Bila dia orang minta tu, especially kalau nak pegang jawatan di peringkat dewan tertinggi ataupun di majlis negeri dan sebagainya, kita kena evaluate sikit lah. Kalau tu dia tu dah ada rekod yang tak baik dulu, kita tak mau lah kalau boleh. Sebab kita tak mau rasuah, kita tak mau penyalahgunaan kuasa, kita tak nak kronisme, kita tak nak politik wang, ya. Dan semua kegiatan kami ni saya pastikan dari awal-awal lagi kita buat cara UMNO buat zaman dulu ni. Macam UMNO. Jadi ikatan ni adalah cara yang dia buat ni adalah tanpa politik wang, perjuangannya ikhlas. Ikhlas, ya. Ya, saya tahu macam mana UMNO dulu begitu popular, begitu dianggap sebagai sebuah parti dan perjuangan mulia. Saya tahu. Parti saya pun ikut semangat itulah, value system itulah. Malah bendera dia pun sikit sebanyak macam UMNO juga. Jadi secara boleh saya katakan Tan Sri ada perasaan sayang lagi kepada apa? Memang saya 56 tahun pegang jawatan dalam parti. 56 tahun dari hidup saya ni, the best part of my years kepada UMNO. Memanglah saya sayang, tapi dalam masa yang sama saya begitu rasa tragedi besar dalam hidup saya ni, bahawa parti yang begitu mulia sekarang dah dimain-mainkan, ya, jadi satu bahan jenaka di kalangan rakyat. Sedih sangat-sangatlah tu. Tapi yang sedihnya kebanyakan rakyat 3 juta ni dia tak berdosa. Dia di bawah tu, di peringkat cawangan, dia kerja macam biasa. Wanita dia, pemuda dia, wanita yang di bawah ni. Tapi di kalangan pemimpin tu, budaya yang ada sekarang ni kena berubah lah. Itu perubahan tu mesti ada ketegasan dari pimpinan atas. Tu saya kata kalau pimpinan atas, nombor 1, nombor 2, naib-naib presiden dan beberapa orang yang kanan yang lain berpakat betul-betul, all out dia berpakat, anak buah di bawah semua ikut. Tan Sri ada tak terfikir untuk menarik ahli politik yang ada sekarang? Contohnya macam Tan Sri Khalil Ibrahim yang kita tahu bahawa telah dibina oleh PKR bahawa muka pemimpin yang tak baik apa semua, tapi sebenarnya last sekali saya tak nak sebutlah nama-nama orang, ya. Saya ada pandangan peribadi saya dengan personality tertentu, jadi tak payah personal. Tak apalah, kita akan pastikan supaya semua yang join ikatan tu benar-benar menerima perjuangan mulia parti ikatan ni. Saya tidak ada cita-cita tinggi, ya, bukan gila-gila nak jadi wakil rakyat ke menteri. Saya dah jadi menteri dah, tak perlu lagi jadi menteri, ya. Saya sendiri terpaksa pujuk Allah dekat 9 bulan untuk nak letak jawatan saja, ya. Cuma saya rasa sedih sangat-sangat tentang apa yang sedang berlaku kepada negara yang begitu indah dan dihormati dan disegani Malaysia ni, ya, kepada bangsa Malaysia, semua kaum yang begitu indah. Di mana-mana juga kita pergi ke seluruh dunia, kita berjalan dengan penuh tegak. Kita adalah bangsa yang begitu berjaya, walaupun beberapa kaum, agama dan sebagainya, kita boleh hidup sebagai satu keluarga, ya. Sedangkan di tempat-tempat lain bunuh dan sebagainya, kita boleh hidup sebagai satu keluarga dan bahagia. Tapi malangnya sekarang ada pula orang-orang tertentu sedang merosakkan segala-galanya ini. Ini saya rasa cukup sedih. Saya yakin bahawa pemimpin-pemimpin kita dulu, the founding fathers kita, Tengku
Allahyarham Tun Razak, manusia yang cukup mulia, Tun Dr. Ismail, Tan Sri Senu, Pak Khair Johari, Tun Tan Siu Sin, Tun Sambandan, Tun Tang Cheng Lok, ya, semua Tun Husin On, semuanya menangis, sedang menangis dalam kubur. Karena waktu mereka menangis dalam kubur tentang apa yang berlaku, sedang berlaku pada negara dan parti yang mereka memimpin zaman dulu ni. Tarikh 19 Mac 2012 dan keluar daripada UMNO. Ada fikir tak sih nak masuk balik dalam UMNO dan betul situasi apa tadi? Saya tak perlu masuk balik dalam UMNO, saya hanya meneruskan perjuangan UMNO yang mulia dulu ini. Saya meneruskan perjuangan UMNO ni. Ya, yang mulia tu. Kalau nanti Satu hari nanti UMNO juga harus graduate kepada apa yang saya buat sekarang ni. Apa yang saya buat sekarang ni telah pun dibuat oleh Tengku Tun Razak dan pemimpin zaman itu pada tahun lebih kurang 1960. 2-3 tahun selepas merdeka, mereka cuba nak buat apa yang Datuk On Jaafar nak buat pada tahun 1948, iaitu mewujudkan satu parti berbilang kaum. Perjuangan sama, tapi parti berbilang kaum. Di pertubuh parti Alliance, parti perikatan waktu itu, semua kaum yang buat keputusan nak tubuhkan parti ADMO, Alliance Direct Membership Organisation, di mana semua ahli orang boleh jadi ahli parti direct, secara terus, tak payah menerusi UMNO, MCA atau MIC. Jadi tujuannya supaya parti berbilang kaum ni akan dapat sambutan, akan jadi besar demi lama kelamaan dia akan menggantikan parti-parti perkauman seperti UMNO, MCA, MIC. Itu tujuan yang dibuat, dah dibuat. Ya. Dan parti ADMO tu didaftar dan bergerak selama 2 tahun lebih. Tapi pasal dia menarik ramai minat orang-orang yang berkemampuan, pelajaran tinggi dan sebagainya, semua nak ada jawatan, berkelahi rendah, pergi ke mahkamah, turun naik mahkamah, maka terpaksa parti itu dimatikan buat sementara waktu sebab banyak sangat krisis. Tapi konsep tu telah dibuat. Sekarang saya menghidupkan balik konsep itu. Ya. Jadi sekarang kalau Tan Sri tengok ada sekarang parti baru yang cuba untuk diwujudkan pada ujung bulan ni 31 Ogos, iaitu Parti Amanah Rakyat yang diketuai oleh PAS, pemimpin antara pemimpin PAS, bukan pemimpin PAS, jadi kepada Tan Sri. Adakah parti itu sendiri mampu membawa satu wadah baru untuk politik Malaysia, mampu bertahan atau mampu memberikan saingan untuk... Saya tak mau komen sebab semua adalah sahabat-sahabat saya. Tapi yang saya boleh komen, benda yang menjadi satu kenyataan semua orang tahu. Di Malaysia ni ada 2 saja parti terbesar, mass-based parti, parti massa, di mana cawangan dia seluruh negara, seluruh pelosok tanah air dia ada cawangan. Satu UMNO dan satu lagi PAS. Jadi dalam perkiraan percaturan politik ni, siapa juga nak menubuh kerajaan mesti dapat sokongan dari salah satu dari parti massa ni, iaitu UMNO ataupun PAS. Ya. UMNO ni kononnya sekarang ni berpenyakit. Bukan saya kata, pemimpin-pemimpin UMNO sendiri menyatakan. Datuk Seri Najib pun sendiri mengatakan. Sekarang cuba mereka cari jalan untuk nak pulihkan keadaan. Kalau UMNO tu dah berpenyakit, maka harapan negara dan bangsa adalah parti massa yang satu lagi itu, iaitu parti PAS. Ya. Sama ada parti PAS nak terima cabaran ni untuk memain peranan yang lebih aktif, ya, untuk nak menyelamatkan keadaan, itu terpulang pada mereka lah. Macam mana apa nak kata sebenarnya parti lain dalam Pakatan Bangkang, iaitu DAP dan juga Pakatan Rakyat, PKR, Parti Keadilan Rakyat? Sebagaimana yang saya kata, ialah mereka itu bukanlah sebesar parti UMNO dan PAS. Pandangan saya ada 2 saja, mass-based party, di mana sokongan mereka tu secara langsung dari ahli-ahli mereka, berjuta orang. Ada parti-parti lain ni keahlian dia tu sikit,
Tapi sokongan yang mereka dapat tu lebih kuat, iaitu dari diperolehi dari orang yang tak suka kepada parti pemerintah. Maka sokong parti pembangkang tertentu lah, ya. Tapi UMNO dengan PAS ni kekuatan mereka tu direct daripada ahli mereka. Itu adalah Direct. Itu satu perkara yang nyata. Jadi kalau macam Jadi bermakna tu siapa juga jadi kerajaan, tunjangnya mesti sama ada UMNO atau PAS. Jadi kalau boleh kata bersih 4.0 ni takkan dapat kehadiran yang hujung bulan ni, bersih 4.0 takkan dapat kehadiran orang yang ramai tu turun berdemo. Disebabkan PAS tak ada. Itu saya tak tahulah apa jadi. Tapi pandangan saya, dalam percaturan politik negara, kita tidak boleh mengasingkan dua parti masa ni, iaitu UMNO dan PAS. Tapi PAS lebih fokus pada hulu ni untuk melaksanakan sistem. Adakah mereka ni macam patutnya lebih balik pada matlamat asal? Ya, saya pun tanya juga kenapa mereka lebih pentingkan hudud, sedangkan perjuangan PAS ni begitu luas, ya. Islam ni sebagai adin, ya. Soal saya tak tahulah apa sebabnya, ya. Tetapi nampaknya PAS sekarang dah mula dari kenyataan mula alih pandangan mereka kepada perjuangan-perjuangan yang lain pula di samping hudud. Alhamdulillah lah. Saya lihat PAS ni cuba untuk mengembalikan matlamat asal mereka. Yes. Mula alihkan pandangan mereka isu-isu lain, isu nasional yang lain, ya. Tentang hudud tu mereka telah buat apa yang mereka perlu buat, iaitu bawa kepada Dewan Negeri Kelantan dan juga telah table di parlimen. Jadi sekarang serah kepada kerajaan lah pula, kerajaan yang kontrol parlimen. PAS tak boleh buat apa-apa. Lebih baik dia alih pandangan kepada perkara-perkara yang lain, merupakan perjuangan Islam juga. Satu lagi, jatuh nilai ringgit setakat 9 suku tadi. Ya. Nilai ringgit jatuh pada 4.1120. Malu. Saya tak ada meniaga dengan duit ni apa semua ni. Jadi sama ada jatuh ke naik secara peribadi, saya tak terasa sangat, sebab saya tak beli barang-barang gunakan US dollars dan sebagainya. Tapi orang yang terpaksa beli barang-barang gunakan US dollars, menjual atau menghantar anak-anak mereka ke Amerika Syarikat, makan terasa lah. Bagi saya tak terasa bab tu. Tapi saya malu sangat-sangat. Saya malu bagi pihak rakyat Malaysia, bagi pihak negara Malaysia. Saya malu sangat-sangat. Nampak kita teruk sangat-sangat. Sedangkan asas yang telah pun dibina oleh pemimpin-pemimpin dahulu di semua peringkat, ya, begitu memegahkan kita semua. Sekarang apa jadi dengan Malaysia ni? Kenapa rakyat mesti malu? Ini saya kesal sangat-sangat. Saya sendiri malu. Ni bila you cerita ni saya rasa malu. Jatuh. Dahlah Chong Wei pun kalah badminton. Kita doa harap at least dia kalau menang itu pun pulihlah sikit maruah dia, itu pun kalah juga. Ya, jadi kalah segala-galanya. Saya malu sangat-sangat. Tapi ada serta-serta pemimpin UMNO yang beranggapan bahawa kejatuhan nilai ringgit Malaysia bagus untuk melambung dalam negara kita. Iyalah, memanglah ada baik ada buruk. Memang nilai wang kita jatuh ni ada baik ada buruk. Pelancong datang kat sini memang murah, dan orang kalau nak beli barangan kita dan bayar dengan ringgit tu jadi murah. Ada baik ada buruknya. Tapi dari segi maruah bangsa memang malu. Itu menunjukkan the fundamentals ekonomi kita ada sesuatu yang tak kena, ataupun suasana politik kita ada sesuatu yang tak kena. Jadi dia membabitkan keyakinan masyarakat peniaga ni kepada negara kita, kepada ekonomi kita. The confidence.
of the business community kepada negara kita ni. Soalan tadi. Ya. Ada sekarang ni isu negara, isu terutama dalam kalangan BN sendiri mengenai komplot untuk menjatuhkan Najib, Datuk Seri Najib Razak. Adakah Tan Sri rasa pada itu wajar berlaku sebenarnya sebab pada itu di sini digerakkan oleh Datuk Seri Ahmad Zaidan ini? Memanglah akan ada usaha untuk nak menggulingkan kerajaan tu dah ada sepanjang masa. Sebelum pilihan raya 2013 pun saya dengar cerita macam-macam. Ada wakil rakyat ni nak paling tadah, wakil rakyat Sabah di Sarawak ada yang tak puas hati, ya, nak paling tadah. Cerita ni saya dengar macam-macam. Dan orang, memanglah ada orang yang ketagih nak jadi Perdana Menteri, ya, akan buat sesuatu lah, ambil kesempatan, ya. Tapi pandangan saya sendiri, saya rasa benda ni takkan berlaku lah. Komplot untuk menjatuhkan Najib itu takkan berlaku. Tak berlaku. Memandang kepada sistem BN dan UMNO ni, saya ingat benda ni takkan berlaku. Tapi usaha tu akan ada sepanjang masa. Usaha tu akan ada sepanjang masa. Dan memang untuk menjatuhkan, tukar kerajaan cara vote of confidence tu memang sesuatu yang dibenarkan oleh sistem parlimen, demokrasi berparlimen. Bukan satu perkara yang luar biasa. Tapi adakah luar biasa, adakah biasa untuk Datuk sebelum ni Datuk Zahid didapkan, adakah biasa yang Datuk Zahid didapkan bahawa komplot untuk jatuhkan Najib tu bermula daripada tokoh UMNO sendiri? Adakah itu biasa untuk UMNO? Itu luar biasa lah. Itu tak biasa. Bukan satu perkara biasa. Itu satu masalah dalaman parti lah. Saya bukan ahli UMNO lagi dah, ya. Kalau sebelum ni biasanya dari pihak pembangkang untuk Ya. Ini dari UMNO ni jarang berlaku lah. Dulu tak pernah berlaku. Dulu tak pernah berlaku pun, tak pernah dengar bab tu. Jadi UMNO kena fikir apa dah jadi ni. Apa dah jadi ni? Kenapa mungkin ada perasaan tak puas hati ni mungkin tebal di kalangan beberapa orang atau ramai ahli-ahli parlimen, mungkin. Oleh sebab tu akan ada orang yang ambil kesempatan. Tapi kalau perasaan tidak puas hati tu tak ada, benda tu tak akan berlaku. Tapi mestinya kan kalau UMNO sudah mendakwa bahawa ruang untuk bersuara terbuka di bahagian bahaya di mesyuarat ni, tapi kenapa masih ada perasaan tak puas hati? Sebab ruang untuk bersuara tu dah untuk meluahkan segala perasaan sudah mau. Saya ingat pada tahun 70-an dulu kami cukup bebas untuk menyuarakan pandangan. Tahun 70-an, 80-an dalam Perhimpunan Agung UMNO orang boleh bangun kritik Presiden, kritik Majlis Tinggi UMNO, menteri-menteri secara terbuka, secara gentleman, tak ada masalah. Di peringkat bahagian sama, di peringkat negeri sama. Tapi sekarang ni siapa nak bercakap akan dipilih. Bukan saya dipilih, lepas tu apa dia nak bercakap, nak sampaikan pula akan ditentukan oleh komiti tertentu, jawatan kuasa tertentu. Ada jadi sampai macam itu. Jadi itu ada itu yang menunjukkan ada perasaan. Yalah, memang itu tak sihat lah. Sepatutnya mereka melonggarkan sedikit. Kita tak mau juga orang bercakap gila-gila, tetapi jangan juga terlalu ketat, ya. Ada yang kata, ada partai yang kata pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mendengar suara daripada akar undi. Saya setuju itu. Kalau pemimpin yang hebat tu tak perlu takut dikritik oleh ahli-ahli dia. Saya dengar dulu masa zaman Tengku Tun Razak dalam Perhimpunan Agung UMNO, orang bangun bercakap cukup hebat, tapi mereka senyum, gentleman segala-galanya. Sampai termasuk juga Tun Husin On apa semua. Gentleman. Ya, tak ada masalah langsung. Ya. Sama juga di negara-negara barat di mana demokrasi begitu matang, ya. Dah begitu mature dan matang, tak ada masalah. Ada sedikit perbahasan di kalangan ahli-ahli parti sendiri, tak ada masalah. Dia ada left wing dia ada right wing dia ada centrist lah dalam parti sendiri, tak ada masalah. Tapi baru-baru ni ada perwakilan daripada Langkawi. Di sini ada komen sikit, tu jadi satu benda yang besar. Di Langkawi itu
Ya, seorang ialah seorang wanita yang begitu muda, dia nak luah pandangan sikit, dia jadi satu isu yang terlalu besar. Waktu zaman dulu tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Saya kira kali ni orang Kedah, pada saya orang Kedah yang suka melawan dan so Itu juga saya ni memang berat sangat nak keluar UMNO itu. Ya, tapi saya kritik lah sebab saya tengok benda yang dia orang buat tu memang akan rosakkan UMNO. Tunggu masa ya. Rasuah cara besar-besaran, politik wang cara besar-besaran. Ya, jadi saya kritik lah sikit-sikit sebagai orang lama. Oh ya, dia tak boleh kritik. Dia suruhnya TV3, RTM, suat-suat khabar semuanya pantai saya hari demi hari. Lepas tu suruh cabar saya keluar. Saya keluar lah, nak macam mana. Saya keluar dari UMNO, tapi saya tak keluar dari perjuangan mulia UMNO. Saya respect. Ya, terima kasih. Kalau UMNO ni saya ganggu. Ya. Bolehlah apa ni, habis lah. Habis dah. Boleh buat cerita lain-lain lah tu.